Tuan-tuan, kalau jadi ahli syurga selama-lamanya pun otak kita Allah bagi, dia tak boleh pi dah. Sampai jadi apa? Kalau duduk dalam neraka, semua umat manusia yang dah mati sebelum daripada hari ini dalam keadaan yang kafir, maka selama-lamanya lah mereka kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jepun ada 129 juta penduduk. Beberapa bulan yang lalu kami pergi Jepun. Orang heran, apa ni? Sebab muka dia macam Jepun kah? Sebab nak pergi duduk sana kah? 129 juta orang Jepun dalam keadaan ekonomi antara terbaik dunia, dalam keadaan teknologi antara yang paling canggih di dunia, dalam keadaan dia 10 negara yang paling bersih di dunia, dalam keadaan kadar jenayah yang ke-8 paling rendah di dunia. 129 juta rakyat Jepun, tak sampai 1% yang Islam. Di padang mahsyar esok akan berdiri 128 juta rakyat Jepun. Dia akan tanya, ya Allah, mana pi wakil orang Islam lain yang main berdakwah kepada kami? Siapa nak jawab, angkat tangan? Ada negeri yang tak ada Islam langsung. Tidak ada seorang pun rakyat Jepun yang Islam. Ada negeri yang kami sampai hari itu. Siapa nak jawab? Walaupun banyaklah negeri lain lagi yang macam tu juga, tapi taklah serendah dia punya peratus tu. Jepun bukan syurga lah. Nah, ni tajuk syurga ni saya masuk sikit lah. Kemudian ada orang timbang-timbang masuk neraka, tak keluar-keluar dah. Nombor 2, timbang-timbang masuk neraka dulu, kemudian baru masuk syurga. Tuan-tuan, nak duduk apa hari? Nak rasa apa hari kat neraka? Tak tangan sikit kat api pun seminit je tuan-tuan. Pasang lilin tak seminit. Berapa bulan sakit jari tu? Berapa bulan apa? Kalau seminit 60 saat tak atas lilin, nampak tulang. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. 60 saat je tak atas api, sampai nampak tulang dah. 10 minit habis. 10 minit habis. Kalau sehari duduk dalam neraka Allah, maka tak ada manusia yang sanggup walaupun sehari, apatah lagi yang 10 tahun, lebih-lebih lagi yang 1000 tahun, dan tak terbayang akal yang selama-lamanya. Kata para ulama, kumpulan kedua masuk timbang-timbang, masuk neraka, kemudian masuk syurga. Hak ni dah tak mahu tak. Kumpulan ketiga ditimbang. Selepas ditimbang, lama timbang, akhirnya terus masuk syurga, tapi setelah melalui timbangan yang lama. Ada 2 orang sahabat, seorang kaya, seorang miskin. Dua-dua beriman. Apabila yang miskin terlebih dahulu masuk syurga, maka dia tunggu kawan dia yang kaya. Akhirnya dia pun berputus asa dan beranggapan bahawa yang kaya tadi telah pun ditentukan neraka oleh Allah. Setelah 500 tahun barulah kawan dia muncul. Dia tanya kawan dia, yang miskin kata, aku ingatkan kamu telah ditentukan oleh Allah sebagai ahli neraka. Kawan dia kaya, hak kaya kata, tak. Bukankah dulu kita selalu puasa sunat sekali? Bukankah dulu kita selalu pergi sembahyang berjemaah sekali? Bukankah dulu sehingga akhir hayat kita dua-dua orang dalam keadaan yang beriman kepada Allah? Hanya saja yang melewatkan aku ialah harta-hartaku yang banyak dan yang halal.
Bukan harta haram, bukan hak ambil geran orang, adik-beradik apa semua dia jual bagi makan hak dia. Bukan hak bendang dia buat dia makan seorang, bukan hak haram ni. Ni tak cakap haram, ni yang halal ni. Hanya sahaja yang melewatkan aku ialah kerana banyaknya harta aku yang halal ni. Allah kira satu persatu. Jadi jarak tu jauh. Maka Nabi kata, ketika mana aku diperlihatkan tentang keadaan suasana syurga, aku mendapati majoriti orang-orang syurga adalah di kalangan orang-orang miskin. Majoriti 10 orang, 7 orang miskin. Nabi sebut aktsaru ahlil jannah, kebanyakan ahli syurga di kalangan ni hak tak masyhur, yang tak ada jawatan, yang miskin tapi yang soleh. Jaga-jaga hak duit banyak, kuota kuih kecil tu. Dan yang keempat, kata para ulama, masuk syurga ni kita hak mana tak tahu. Diri depan Allah, kemudian ditimbang amalan kita. Tak timbang, saya silap. Yang keempat adalah kumpulan yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga tanpa ditimbang dan tanpa melalui azab. Hak ni yang dulu saya pernah sebut. Doa inilah yang kita nak ulang tiap-tiap hari. Kata para ulama, apabila kalian mendapati bahawa hati dan mulut kalian sentiasa memohon kepada Allah tentang satu perkara, ketahuilah Allah akan memakbulkan perkara itu, permintaan itu. Tuan-tuan muhasabah tak 10 saat. Siapa hari-hari minta redha Allah, minta syurga Allah, mulut dia. Jawapan ni isteri kita tak boleh jawab, suami kita tak boleh jawab, anak-anak kita tak boleh jawab, saya dan kita semua pemilik tubuh badan dan nyawa ni. Siapa yang bahkan bukan tiap-tiap hari ustaz, tiap-tiap jam mulut dan hati dia akan sebut, ya Allah, masukkanlah aku dan ahli keluargaku ke dalam syurgamu tanpa dihisap, dihitung dan tanpa diazab. Tak tahu ustaz, dia duk teringat benda tu, tiap-tiap jam teringat. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketahuilah Allah nak bagi permintaan tu. Sebab yang mengingatkan kita ialah Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan bibir kita untuk memohon redha dan syurga ialah Allah, bukan kita tuan. Kalau kita, semua lupa. Kunci kereta lupa, kunci rumah lupa, sidai baju lupa, gas nak habis lupa, hak teruk lagi motor, minyak motor lupa, habis lah sampai tengah jalan lah, lupa juga. Hak minyak motor lupa ni, nak suruh ingat syurga hari-hari payah. Tetapi bila hati dan mulut dia selalu sebut tentang syurga, Allah yang peringat, kerana Allah nak bagi benda tu. Allahu Rabbi. Itu atas berita gembira lah tu, kan? Semua orang ada dosa, semua orang, termasuk yang bercakap, semua orang ada dosa. Mana? Cumanya ada orang dia sempat membersihkan semua sebelum mati. Kumpulan yang keempat, apabila Nabi panggil, mai di depan, dia tak ada had. Dulu saya dah sebut dah. Kemudian mereka ni akan terus masuk ke dalam syurga. Selepas dipanggil sebagai kumpulan yang tak ditimbang amalan, tak timbang, neraka lagi tak masuk lah, amalan tak timbang. Sedangkan manusia pertama yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar adalah Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, semua benda ni kita akan tengok. Ketika Nabi Nuh dipanggil nanti di padang mahsyar, saya dan kita semua akan lihat, oh tu dia Nabi Nuh, hak duk dengar dalam kuliah dulu ni. Inilah Rasul Ulul Azmi. Banyak mana maklumat kita belajar atas dunia, banyak itulah maklumat yang kita akan ingat di atas padang mahsyar. Semua maklumat.
Kita tahu, oh ni Nabi Nuh. Akak tengok, semua akak tengok. Tapi senyap sunyi lah keadaan mahsyar. Allah pun tanya, wahai Nuh. Maka kita semua akan heran, Rasul Ulul Azmi pun diselidik tentang amalan kehidupan mereka. Ya, hari itu kejujuran dan ketakwaan orang-orang yang bertakwa juga akan ditimbang dan akan diselidiki satu persatu.